Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam CDL. Rakan-rakan yang saya hormati, pada hari ini kita bersua lagi dalam siri CDL yang ke-95. Yang amat berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh, Nahar Singh, rakan-rakan guru CDL, rakan-rakan pengetua dan guru besar, rakan-rakan barangkali ada dari Indonesia dan Brunei Darussalam yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Saya ditemani dengan hujan yang sangat lebat di luar sana. Saya harap rakan-rakan lain boleh dengar suara saya. Pada hari ini kita bersiaran untuk seri yang ke-95 CDL dan tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa sebelum kita teruskan siri kita, kita akan berkongsi ilmu dengan koordinator CDL Datuk Dr. Mahinder Singh dengan tajuknya pada hari ini. Kita lihat perkongsian beliau pada kita pada hari ini ialah from competent to incompetent. Ini Peters Principle katanya, ya, from competent to incompetent. Baik, silakan. Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Selamat kembali kepada sesi kita pada hari Jumaat. Dan seperti biasa, saya telah pilih tajuk untuk hari Jumaat ini iaitu tajuknya Peters Principle atau Peter Principle. Ada setengah tempat disebut. Minggu-minggu yang lepas kita telah fokus kepada pendidikan di negara Finland. So pada minggu ni tajuknya ialah Peter Principle, from competent to incompetent. Apa maksudnya? Dalam prinsip Peter ni, dia berpandangan bahawa dalam sistem hierarki, bila individu itu bergerak daripada satu peringkat ke peringkat yang lain, satu jawatan ke satu jawatan yang lain, sebenarnya dia daripada competent kadang-kala jadi incompetent. In a hierarchy, employees tend to rise to their levels of incompetence. Kenapa pula boleh berlaku begitu? Sememangnya ada buku yang ditulis oleh Dr. Lawrence J. Peter dan rakan beliau Raymond Hall. Dan bukunya adalah muka depan dia, cover dia dipaparkan sebelah kiri, The Peter Principle. Why things always go wrong. So daripada competent, macam manakah seseorang individu itu jadi incompetent. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, dalam kalau definisinya, beliau menyatakan bahawa employees are continually promoted based on knowledge, skills and abilities they display in their current role. Dalam jawatan semasa, pengetahuan mereka, kemahiran mereka dan kebolehan mereka kita ketahui. Dan beliau dinaikkan pangkat berdasarkan kemahiran tersebut atau 3 komponen tersebut. Berbanding dengan kemahiran, pengetahuan dan kebolehan yang diperlukan dalam peranan baru yang akan dipegang. Jawatan baru yang akan dijawat nanti. So kadang-kala boleh berlaku keadaan di mana dengan kenaikan pangkat ini, seseorang itu sampai ke satu peringkat di mana kebolehannya sampai ke peringkat incompetent, tidak kompeten untuk menjalankan tugas itu. Dan beliau mungkin tertinggal di situ, akan kekal di situ kerana kompetensi yang ada pada beliau tak sesuai dengan jawatan yang beliau pegang. Jadi contohnya kalau kita lihat daripada peringkat associate ke manager, memang beliau okey, promoted dan kompeten. Tapi bila jadi senior manager, beliau menghadapi beberapa kekangan.
dan tidak dapat menjalankan tugas beliau. So daripada competent, beliau naik pangkat tetapi jadi incompetent. Tidak semestinya setiap kali berlaku begini, tetapi boleh berlaku. Okay, next slide please. So the Peter Principle, dia daripada staff level, supervisor level, frontline manager dan director level. Yeah. Advancement in position is based upon the candidate's performance in his or her previous roles rather than in the current or next role. So itulah yang akan berlaku. Itu yang akan berlaku. So tuan-tuan dan puan-puan, bila naik ke peringkat frontline manager umpamanya atau director level, kemahiran yang diperlukan kalau kita lihat sebelah kanan itu, ialah seperti responsibility dengan orang yang kita uruskan. Aspek kewangan, initiative overload, banyak tugas baru yang perlu dibuat. Kita tak ada banyak pembangunan profesional. Dan productivity pun slow atau tidak meningkat. Maka ini semua adalah ciri-ciri yang menunjukkan bahawa kita kurang berjaya di peringkat itu. Tapi adakah kita perlu kekal sebegitu? Tidak semestinya. Kalau kita lihat dalam sistem kita, next slide please. Umpamanya kita hebat sebagai guru atau ketua panitia. Mungkin ketua-ketua kita rasa kita boleh memegang jawatan GPK, guru penolong kanan. Dan ada pula rasa kemudiannya kita boleh jadi penolong kanan. Dan seterusnya pengetua. Tapi tiba-tiba kita rasa bila di peringkat pengetua, pengetahuan kemahiran yang diperlukan adalah berbeza, lebih mencabar. Walaupun kita sudah menghadiri kursus kadang-kala NPQEL, tapi semua ilmu yang kita terima itu tidak semestinya mencukupi. Dan ada yang tidak dapat menyahut semua aspek-aspek dalam menjadi seorang pengetua atau guru besar. Ini boleh berlaku. Dan kita rasa kita incompetent. Right? So, apa yang boleh kita lakukan? Kadang-kala promotion ini not a choice. Bukan satu pilihan. Apa sebenarnya kita hendak? Setengah orang itu, dia hanya nak jadi guru yang hebat. Dia tidak nak menjawat jawatan pengurusan dan sebagainya. Adakah tugas baru itu sama dengan matlamat kita dalam tugas kita? Adakah kenaikan pangkat ini sesuai untuk kita? Adakah saya memahami apakah yang diharapkan dalam peranan atau jawatan baru itu? Adakah saya berhasrat atau mampu membelajar kemahiran-kemahiran baru, learn new skills? Will I have to give up my current role and then prioritize? Adakah ini satu yang saya nak lakukan? Kalau saya tak terima jawatan ini, apa boleh berlaku pada saya? Kalau saya sesuai untuk jawatan ini, mungkin saya perlu belajar kemahiran-kemahiran baru. Sudah pastinya itu merupakan satu hala tuju yang terbaik. Dan sentiasa nak belajar. Waktu dikatakan lifelong learning, lebih lagi as a leader, you have to always keep developing yourself. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat ya, growth model yang telah dihasilkan dalam Kementerian Pendidikan, bila kita bergerak daripada DG 41 sampai ke peringkat JUSA, di mana permulaannya daripada peringkat permulaan ia jadi pelaksana, penggerak, pembimbing dan mentor, peneraju perubahan, pemikir strategik dan pemikir holistik. Dan bidang latihan yang diperlukan. So bidang latihan ini perlu kita ikuti. Kita perlu cari, mungkin kita kena hadir sendiri. Kalau tidak ada pun latihan tertentu itu dikendalikan untuk kita. Dan ini banyak berlaku selalunya di peringkat GPK. Kadang-kadang mereka tak banyak dapat peluang untuk hadir dan dapatkan latihan yang diperlukan bagi menjalankan tugas sebagai GPK. Tapi kalau mereka dapat
satu simulasi atau percubaan yang baik untuk jangka masa yang cukup supaya mereka boleh melalui isu-isu yang kompleks berdasarkan pengalaman mereka dan bagaimana nak menghadapi stres. Itu juga mengukur personality mereka, bagaimana menyesuaikan diri, mengurus rakan-rakan di bawah anda dan bagaimana dalam situasi sebenar nak membuat keputusan dalam persekitaran yang kondusif atau kurang kondusif. Bila kita nak cari inovasinya, bila kita nak negosiasi tentang bagaimana nak menyelesaikan masalah-masalah dan banyak perkara yang lain. So, semua ini perlu kita dapat dan perolehi agar persediaan kita cukup bila kita perlu bergerak daripada satu peringkat, dari satu jawatan ke jawatan yang lebih tinggi. Supaya kita tidak akan jadi pada kita diri kita daripada kompeten kita mempamerkan bahawa kita kurang kompeten. So tugas atau kewajipan ini sememangnya pada kita dan juga kepada pihak-pihak yang mengendalikan latihan bagi jawatan-jawatan yang kita akan mungkin pegang pada suatu hari nanti. Kerana kita perlukan kompetensi ini, keterampilan ini untuk memegang jawatan itu. Dan sudah pastinya kalau kita bersedia, kita tidak perlu risau bahawa kita akan dari peringkat kompeten jadi inkompeten pula. So tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk ke slide yang berikutnya. So saya tahu anda semua boleh mempunyai masa untuk menghayati apa yang saya sampaikan hari ini, Peter Principle ini, dan kita buatlah persediaan tersendiri. Kerana latihan yang kita perlu ikuti, kadang-kadang kita kena cari sendiri latihan itu, kadang-kadang kita perlu bayar juga untuk mendapat pengalaman itu. So ingat tuan-tuan dan puan-puan, your future is created by what you do today and not what you do tomorrow. Dan jangan lupa, no one can hand you experience, but they can hand you a book. Buku adalah beban latihan untuk minda. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada makalah, jurnal dan sebagainya. Dan jangan lupa, it is easier to build strong children than to fix broken adults. And please do not forget, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Mahendra di atas perkongsian yang amat menarik. Dengan tajuk Peter's Principle. Okay, saya boleh bagi rumusan sedikit berdasarkan daripada perkongsian Dr. Mahendra ini bahawa sesungguhnya kenaikan seseorang individu itu ke satu jawatan yang lebih tinggi itu adalah berdasarkan daripada KSA, iaitu Knowledge, Skill and Ability. Dan ada ketika kita menjawat jawatan yang tertinggi, kita menghadapi cabaran. Cikgu-cikgu, kerana kita tahu bahawa semakin tinggi jawatan yang kita ambil, yang kita pegang, semakin besar tanggungjawabnya. Jadi daripada perkongsian Dr. Mahendra, kita perlu menjadi seorang yang mempunyai semangat untuk terus belajar. Konsep long life learning. Sentiasa menjalani latihan-latihan yang bersesuaian untuk meningkatkan kompetensi diri dan juga mempunyai sikap-sikap yang positif. Terutamanya kita sentiasa berfikiran terbuka, berlapang dada dalam menerima teguran, dalam menerima kritikan yang membina, untuk kita sentiasa memperbaiki diri kita. Baiklah rakan-rakan cikgu-cikgu semua, rakan-rakan pendidik semua, kita sekarang berada di siri yang ke-95. Sesi perkongsian Connecting Dots Learning Hands-on Live Session bersama dengan saya, Cikgu Nasha selaku moderator pada hari ini. Jadi tajuk perkongsian kita sangat istimewa dan saya pastinya ramai cikgu-cikgu, rakan-rakan, guru dan juga pendidik, pegawai-pegawai daripada JPN juga, dari PPD juga menantikan juga untuk
mengikuti apakah ya perkongsian yang akan yang bakal dibentangkan oleh pembentang kita sebentar ini. Jadi izinkan saya teruskan ya. Okay, Cikgu Sofia, kita move to next slide. Objektif speaker. Ya, okay, ya. Ini. Cikgu Sofia boleh gerakkan slide. Kata. Okey, saya nyatakan dulu apakah objektif bagi perkongsian kita pada hari ini. Yang pertama adalah berkongsi ilmu dan kemahiran. Yang kedua, membangunkan kompetensi guru. Dan seterusnya, meningkatkan keupayaan serta membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Dan pada sekarang ya, pada kini ialah pendaftaran adalah secara percuma di mana cikgu-cikgu tak perlu pun mendaftar dan terus boleh mendapat link secara direct daripada posting kami yang berada di laman Facebook Connecting Dots Learning dan juga daripada saluran YouTube. Dan sesi perkongsian ini akan berlangsung pada setiap hari Jumaat selama 1.5 jam bermula pada pukul 3 hingga 4.30 petang. Dan sesi perkongsian ini adalah secara hands-on. Okey, oleh itu cikgu-cikgu sila bersabar hingga ke hujung sesi kerana pastinya pautan kehadiran akan diberikan. Dan tagline kami CDL iaitu Cikgu Bantu Cikgu. Jadi saya izinkan saya untuk memperkenalkan speaker kita ataupun pembentang kita bagi siri webinar ini iaitu Cikgu Sofia Raunakia. Okey, jadi saya ingin saya memperkenalkan biodata pembentang kita iaitu Cikgu Sofia Raunakia binti Muhammad Rahim. Beliau berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Perisi 16 dan juga seorang influencer KPM 2022 dan pastinya ya ramai yang telah mengenali Cikgu Sofia terutamanya di laman Facebook beliau yang sentiasa berkongsi dan memberikan pandangan bernas beliau dalam isu-isu pendidikan khususnya dalam PBD yang sentiasa hangat diperbincangkan. Dan sumbangan dan pencapaian beliau berkaitan PBD terutamanya ialah inovasi beliau dalam PBD Telecam iaitu top 30 kategori inovasi dalam e-Colloquium Pembelajaran Sepanjang Hayat 2022, Anugerah Emas Inno IK peringkat kebangsaan 2023 dan sentiasa berkongsi amalan terbaik beliau di peringkat JPN iaitu peringkat PWPP, pembentangan peringkat JPN Terengganu dan juga 3 minutes PDP pitching, siri perkongsian melalui The Unicorn Teacher. Okey, ini adalah title ataupun gelaran bagi Teacher Sofia kerana beliau adalah seorang guru bahasa Inggeris dan juga merupakan speaker convention CLU PBS yang baru-baru ini iaitu sesi libat urus. Dan pastinya kita tanpa melengahkan masa, kita terus serahkan gelanggang bertangan kepada Teacher Sofia. Dipersilakan. Okay, terima kasih Cikgu Nasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat komuniti CDL. Suara saya dengar ya? Suara saya jelas? Jelas. Okey, alhamdulillah. Baik, saya sangat excited dengan perkongsian hari ini sebab saya tahu PBD ni sangat dekat dengan cikgu-cikgu, malah ia sesuatu perkara yang sentiasa menjadi isu tular lah orang katakan di dalam dunia pendidikan. Jadi saya tanpa melengahkan masa, saya akan terus dengan pembentangan saya. Okey, iaitu tajuknya adalah pengurusan PBD berkesan. Okey. Perkongsian kita hari ini akan mengikuti objektif pembelajaran yang berikut. Yang pertama adalah mempelajari teknik pengurusan evidence PBD. Yang kedua adalah kaedah penentuan tahap penguasaan. Yang ketiga adalah bagaimana hendak mengurus PBD dalam keadaan saiz kelas yang mencabar. Yang keempat, bagaimana hendak membuat ulasan. Dan kelima, kaedah mudah pelaporan PBD. Okay, saya harap
objektif kita ni menepatilah orang kata isu-isu yang cikgu sering hadapi di sekolah. Okay. Okey, yang ni saya rasa saya tak akan pergi lama lah sebab ia cuma penjelasan istilah. Seperti mana kita tahu, PBD merupakan proses yang berkesan dalam sesi PDP. PBD ni merujuk kepada lembaran kerja yang cikgu bagi, ia merujuk kepada soalan yang cikgu bagi dalam kelas, cikgu ada beri quiz ke, itu semuanya adalah PBD. Malah sekiranya cikgu menjalankan pentaksiran dalam bentuk ujian ke, pertengahan tahun ke, ujian bulanan ke, itu semua juga adalah PBD. Okay? Dan ini pun saya tidak akan go into depth sebab saya pasti cikgu-cikgu di dalam komuniti CDL sudah sedia tahu melalui PBD apa fungsinya, apakah tujuannya. Mestilah kita nak tahu akan tahap pengetahuan murid. Okey, sama ada mereka sudah faham ke tidak akan pengajaran kita kan. Sebab kalau tanpa PBD kita tak tahu sama ada objektif kita di dalam satu-satu kelas tu sudah tercapai ataupun tidak. Dan berdasarkan penilaian kita di dalam kelas juga kita akan merangka sesi-sesi PDP yang seterusnya. Sebab itulah kita memerlukan membuat refleksi sama ada kita tengok kita punya lesson tu berkesan ke atau tidak. Dan untuk PBD bagi pihak murid pula, murid dapat mengesan perkembangan diri, dapat pasti kekuatan dan kelemahan mereka dan dapat meningkatkan pencapaian pembelajaran mereka melalui feedback yang diberikan guru. Okey, sebelum itu boleh tak sebab saya nak cerita, saya nak dapatkan feedback daripada cikgu-cikgu lah. Pada sesi awal ni saya akan saya bagi link Menti. Boleh tak cikgu-cikgu tekan? Waalaikumsalam kepada semua cikgu. Boleh tak cikgu share link Menti yang saya berikan? Dan di dalam link tu boleh tak cikgu-cikgu kongsikan apakah satu isu PBD yang cikgu sering hadapi, itu satu. Dan kedua, boleh tak cikgu kongsikan sekiranya cikgu sukakan sistem lama, iaitu cikgu sukakan zaman sistem berpaksikan peperiksaan kan, berorientasikan peperiksaan. Kenapa? Why do you prefer the exam oriented zaman berbanding yang sekarang ni? Okey, ada yang parents puas hati, senang nak bagi markah. Okey, murid ramai. Lagi suka peperiksaan. Okey. Keliru nak bagi TP 5 dan 6. Okey. Penilaian lebih tepat. Okey. All orang kata valid reasons. Macam mana nak buat murid TP 2 makin ramai. Okey. Sebelum nampak sekejap. Murid ramai, 12 kelas muzik darab 35. Okey. Alright. Saya faham, saya tahu, saya harap sangat perkongsian saya hari ini dapat menjawab sedikit kegusaran itu berkenaan ini. Okey. Macam mana nak buat? I prefer current style. Murid tidak menguasai 4M. Exam oriented more senang nak nilai. Ajar lebih daripada 3 kelas. Okey, Ibu Mapa mempersoal. Okey. Saya tengok, sekarang ni berdasarkan penilaian saya lah kan, berdasarkan apa yang saya lihat ni. Banyak berkenaan jumlah murid, lepas tu berkenaan ketulusan. Betul tak? Iaitu satu, cikgu-cikgu risau dengan PBD ni dia tak telus sebab ada yang tulis pemberian TP tak tepat, parents tak puas hati, agak sukar. Lepas tu ramai juga menyebut pasal, dalam chat tadi pun ada yang komen, saya mengajar 12 kelas, setiap satu kelas tu 35 murid sekurang-kurangnya. Macam mana? Integriti, ada isu integriti. Ada juga yang komen dekat dalam meeting chat ni, saya baca. Okey, saya faham. Okey, murid, lebih tanya soalan lebih daripada 40, ajar lebih dari 30 kelas. Okey, cukup. Saya rasa saya faham dan sebenarnya kegusaran yang cikgu tulis ni
memang sudah banyak kali diulang pun di dalam social media, luahan kata kolik saya sendiri. Jadi saya faham dan saya harap perkongsian kali ini saya boleh menjawab sesetengah tanggapan yang pada saya sedikit kurang tepat. Okay? Okay. So terima kasih cikgu-cikgu atas feedback. Okay. So, okay. Boleh nampak slide saya? Yang okay. Berkenaan salah tanggapan. Okey, baik. So cikgu-cikgu, saya baca cikgu antara sebab saya baru-baru ni saya baru je tonton satu video lah berkenaan pentaksiran bilik darjah di Malaysia dan antara poin yang saya rasa saya perlu berbetulkan adalah bila PBD ni bendanya terlalu objektif. Kita tak boleh nak buat ujian. Kita tak tahu berapa tahap penguasaan murid sebenarnya. Kita tak tahu tahap kefahaman mereka sebab sewaktu zaman exam dahulu kita boleh buat ujian, kita boleh tahu markah murid berapa. Jadi kita boleh tahulah murid sekian-sekian ni dapat A, murid sekian-sekian ni B, murid sekian-sekian ni C dan seterusnya. Sebenarnya cikgu-cikgu, antara perkara yang saya selalu nasihatkan kepada rakan-rakan yang merasakan penilaian ujian tu lebih mudah adalah teruskan dengan penilaian ujian sebab di bawah PBD, ujian juga merupakan pentaksiran bilik darjah. It is also a type of PBD. If you feel that doing topical assessments in class is easier for you to evaluate the students, then go ahead and do it again. Maksudnya teruskan amalan cikgu tu. Cuma bezanya, kalau sebelum ni bukanlah kuasa orang kata authority untuk memberi ujian tu mungkin di bawah lembaga ataupun sekolah. Sekarang ni cikgu diberi autonomi untuk membuat ujian sendiri. Dan pada saya itu lebih bagus sebenarnya. Cikgu-cikgu boleh laksanakan ujian di dalam kelas. Malah saya baru-baru ni, saya baru saja buat ujian di dalam kelas. Okay? Ya betul. Itu saya tidak nafikan lah. Bila buat exam ada yang laporkan ke PPD. Pada saya cikgu-cikgu pun itu saya faham kadang-kadang di peringkat PPD dan GPM pun ada yang tidak faham. Dan satu lagi yang penting adalah bezanya zaman exam oriented versus yang zaman sekarang ni yang kita laksanakan PBD dan kita memberikan penekanan kepada PBD adalah dulu kita hanya ambil markah ujian tu standalone untuk menilai kefahaman murid. Sekarang ni orang kata markah ujian yang kita buat tu cuma antara evidence. Kita jangan tetapkan tahap penguasaan murid semata-mata berdasarkan kertas periksa mereka tu. Maksudnya kita ambil markah kertas periksa itu sebagai salah satu evidence dan kita tengok juga bagaimana buku kerja mereka, bagaimana participation mereka di dalam kelas, bagaimana mereka menjawab kuis. So perkara itu sebenarnya semua adalah PBD. Okay? So jadi kalau cikgu-cikgu merasakan suka dengan periksa, teruskan buat periksa. Tetapi cikgu kena jelaskanlah kepada pentadbir ataupun pegawai yang mempersoalkan, I am doing PPD. This is a part of how I evaluate my students. Okay? Ya betul. Kalau topical assessment tu, itu pun merupakan pentaksiran formatif. Sebab berdasarkan pencapaian murid di dalam pencapaian murid di dalam ujian yang kita buat tu, kita akan buat penambahbaikan kepada PPD kita. Okay? Seterusnya adalah ada yang rasa TP6 ni saya akan jawab dekat skrin ni juga dan saya akan jawab juga dengan dekat chat ni. Baru-baru ni juga saya pernah nampak ada yang rasa bila buat PBD ni kita susah nak menghargai murid pandai sebab kita rasa TP6 tu aras dia terlalu tinggi. Sebenarnya bila kita baca deskriptor TP6 tu yang di mana dikatakan murid perlu kreatif, murid perlu inovatif, itu semuanya adalah murid boleh membimbing yang lain, itu semuanya adalah tahap murid. Maksudnya murid boleh membimbing yang lain pada tahap murid, kreatif tahap murid, inovatif tahap murid. Sebab bila saya bacalah antara komen-komen cikgu, ada yang beranggapan kita beri TP6 ni sekiranya murid tu dah boleh mengajar serupa guru. Sekiranya murid tu dah boleh keluarkan produk yang betul-betul original yang tidak pernah difikirkan oleh siapa-siapa yang lain. Tidak cikgu. Kalau nak memberi TP6 ni, kita kena sesuaikan deskriptor tu dengan aras murid. Okay? Itu satu.
Kedua, itu yang kedua. Yang ketiga adalah berkenaan ada yang merasakan PBD ni beban sebab katalah kalau untuk bahasa Inggeris pun antara yang tersikit. Bahasa Inggeris kategori dia ada 4, which is listening, speaking, reading dengan writing. Okay. Kalau setengah subjek lagi banyak daripada itu. Macam rasa-rasa sains ada 6 atau 7 sebenarnya. Lepas tu setiap satu murid, kita ada 100 lebih murid. Setiap satu tu kalau kita darab dengan jumlah kategori yang kita kena nilai tu, dah 400 kategori. Tak kebanyak kan? Okey. Jawapan saya kepada cikgu-cikgu yang menghadapi masalah itu adalah apabila dalam kelas tu tidak semua murid perlu ditaksir pada satu masa dan tidak semua kerja perlu diberikan TP. Kita kena pilih-pilih juga. Di dalam perkongsian saya hari ini saya akan kongsikan macam mana cikgu nak pilih-pilih tu. Okay? Kemudian ada juga isu PBD ni, okay, selalu saya baca berkenaan tahap penguasaan tau. Kalau cakap pasal PBD ni mesti je bercerita berkenaan tahap penguasaan. Dan saya tengok ada juga parents yang macam mempersoalkan kenapa, bukan parents sebenarnya, parents dan juga guru-guru, kenapa kita tak kembalikan saja kepada zaman bermarkah. Saya rasa markah tu lebih bagus, lebih objektif, lebih tepat, lebih telus. Okay. Saya meraihkan preference cikgu-cikgu, sekiranya cikgu-cikgu lebih suka dengan markah. Saya pun pada pasti saya rasa ada pros and cons menggunakan markah dan tahap penguasaan. Tetapi PBD ni dia lebih daripada cuma tahap penguasaan. Sekiranya kita fokus kepada tahap penguasaan semata-mata, maka it's like a rebranded version of grades. Kalau dulu kita pakai A, B, C, D, sekarang kita pakai CP 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi parents akan pertikailah. Baik kalau dah macam benda tu sama je, baik kita kembali kepada zaman yang kita dah biasa. Pada saya di dalam PBD patut juga ada penekanan kepada intervensi, penekanan kepada ulasan. Ulasan tu adalah satu aspek yang sering diketepikan di dalam PBD. Malah PPD dengan JPN pun jarang bertanya. Pentadbir pun kadang-kadang jarang bertanya. Wahai ia adalah satu aspek yang sekiranya kita lihat pelaksanaan PBD di luar negara, itu adalah aspek yang lebih diraihkan berbanding tahap penguasaan itu sendiri. Sebab dekat ulasan itulah kita nak menceritakan berkenaan sikap murid di dalam kelas, kelebihan dia, kekuatan dia, kelemahan dia dengan lebih terperinci. Tapi saya tahu, mesti ada cikgu-cikgu yang cakap, saya mengajar lebih daripada 100 murid, mana dan saya nak tulis ulasan yang terperinci macam tu. Dalam perkongsian hari ini, insyaAllah saya akan cuba kongsikan macam mana cikgu-cikgu nak dapatkan ulasan meski mengajar jumlah murid yang ramai. Okay. Selain dari itu, saya tahu ada cikgu yang merasakan bila buat PBD ni tidak menguasai 4M. Yang ni pun saya rasa salah satu tanggapan yang tidak tepat kerana sama juga kalau zaman exam dulu pun memang cikgu-cikgu harus membantu murid menguasai 3M. Dengan zaman sekarang ni pun PBD ke, tak ada PBD ke, ada exam ke, tak ada exam ke, kita pun harus membimbing murid menguasai 4M. Okay. So bagaimana nak buat tu supaya murid berasa fokus, supaya murid merasa ada hala tuju. Sebab kadang-kadang cikgu kata bila tak ada exam ni murid tak ada hala tuju, sebab tu diorang tak boleh menguasai 4M. Saya akan kongsikan di dalam perkongsian. Okay, jadi terima kasih cikgu-cikgu atas feedback. Saya akan terus dengan perkongsian saya terus kepada cadangan-cadangan solusi daripada saya. Sebelum teruskan, saya ingin membuat disclaimer lah. PBD ni, pelaksanaan PBD ni, dia berbeza sedikit mengikut subjek. Macam mana saya laksanakan sebagai guru bahasa Inggeris, mungkin berbeza dengan cikgu sebagai guru sains, sebagai guru matematik. Saya cuba untuk cadangkan solusi yang boleh merantas apa jua subjek, tapi tidak dinafikan kadang-kadang cadangan saya ni lebih sesuai untuk subjek bahasa Inggeris. Okay. Bila kita menilai kerja murid tu, bukan dan waktu tu kita nak beri tahap penguasaan kan, sebab bila kita nak memberi tahap penguasaan, kita nak kena baca deskriptor dia dahulu. Kita nak tengok, oh kerja yang macam ni layak TP berapa. Dan of course sebagai cikgu tak ada maknanya lah setiap kali kerja tu kita nak berikan TP kan. Pastikan kita perlukan masa untuk menilai kerja murid tu dan memberikan tahap penguasaan yang selayaknya. Jadi apa yang saya buat, saya telah cipta satu inovasi proses. Ini namanya inovasi proses. Dipanggil PBD Telecamp. Apa yang saya buat adalah saya cipta satu channel bagi setiap murid. Contohnya kalau saya ada 100 murid, setiap satu murid tu
ada satu channel. Maksudnya kalau saya ada 100 murid, satu channel lah. Okay. So saya namakan channel saya tu seperti 5W, ini sebab dia kelas 5 WISE 5W1 Nur Batrisha. Saya letak nama mereka. Okay. Kemudiannya saya tukar nama channel tukar kepada nama murid. Kemudiannya gambar channel tu saya tukar kepada gambar murid. Kenapa benda ini penting? Sebab kadang-kadang kita nak mengingat semula prestasi murid dalam kelas, kita perlukan orang kata trigger melalui gambar. Sebab kadang-kadang dalam kelas tu Anisnya ada 3 orang, Adamnya ada 3 orang kan. Jadi bila kita dah letak channel tu nama murid, gambar tu gambar murid, kita boleh ingat prestasi mereka di dalam kelas dengan lebih bagus. Jadi bila kita nak memberi TP tu pun memudah. Kita boleh gunakan our memories juga. Kemudiannya saya gunakan fungsi chat folders untuk susun channel tu mengikut kelas. Jadi semua murid di dalam kelas 5 WISE akan masuk folder 5 WISE. Semua murid di dalam semua channel 6 Violet akan masuk folder 6 Violet. Kemudiannya apabila mereka membuat kerja di dalam kelas, saya akan snap. Pergi je round. Murid pun dah faham dah. Sebab dia dah tahu kan kalau Cikgu Sofia tengah pegang handphone tu, dia tengah round, dia tengah nak masukkan evidence di dalam PBD Telegram. Malah saya pun selalu memaparkan PBD Telegram ni kepada murid supaya mereka sedar yang saya sedang merekod hasil kerja mereka. Okay. So, bila buat macam ni, hasil kerja mereka di dalam bentuk video ke, hasil kerja mereka di dalam buku kerja ke, hasil kerja mereka di dalam buku latihan ke, semua saya snap, masukkan di dalam channel mengikut nama masing-masing. So, semuanya sudah berada di dalam satu tempat. Jadi bila saya hendak memberikan tahap penguasaan kepada murid-murid, senang saja. Walau saya tak ada buku tulis walaupun buku tulis mereka tak ada dengan saya, walaupun waktu tu kebetulan pula saya berada di kampung, SUPBD nak kami isi borang transit tu kan, borang transit PBD yang 2 kali setahun tu, borang pelaporan tu. Jadi saya tak panik walaupun buku tak ada dengan saya, sebabnya saya dah snap segala evidence di dalam PBD Telegram. Jadi bila kita nak beri, contohnya saya nak memberi tahap penguasaan kepada Cinta Arisha contohnya. Saya tekan kepada channel dia, kemudiannya saya scroll, tengok hasil kerja dia. Okey, dia dalam kelas, dia mahir membentang. Kerja dia dalam penulisan esei agak lemah contohnya. So saya scroll dekat situ lah, waktu itulah saya memberi penilaian. Sebab kalau kita nak memberi penilaian setiap hari, setiap kali waktu kerja, memang kita akan terasa beban. Tetapi sekiranya kita cuma susun evidence tu secara sistematik dahulu, kemudian baru kita berikan tahap penguasaan bila kita sudah ada masa, maka penilaian kita akan lebih telus. Okey, terima kasih atas soalan Cikgu Naziha. Tak berat memory phone ke kalau simpan semua evidence dalam Telegram? Untuk pengetahuan Cikgu, Telegram menggunakan cloud. Maksudnya, evidence yang kita masukkan dalam Telegram tak akan beratkan memori langsung. Dia tak ganggu langsung memori kita. Okey, terima kasih Cikgu Cikgu Pui Xiao Yan atas soalan. Boleh ke Cikgu tunjuk bagaimana hendak create channel Telegram? Okey, baik, saya akan tunjukkan. Bagaimana saya nak macam mana nak buat sistem PBD ni Okay. Saya dah ada YouTube. Sekejap, saya bagi link sekejap. Saya ada tutorial dia dah dekat YouTube. Okay. Okay, dan tapi sambil tu saya akan tunjuk juga. Saya harap cikgu-cikgu boleh nampak paparan YouTube yang saya tunjuk ni. Okay. So, saya akan, ni terlalu laju, saya akan slowkan. Okay. Okay, so benda yang cikgu kena buat adalah cikgu pergi ke, ya betul, evidence bercampur aduk. Bila kita, adakah bahan dalam Telegram disimpan 6 bulan saja? Tidak. Dia, apa yang saya punya yang setahun lalu, dia tak gerak apa-apa pun. Okay. So cara dia adalah cikgu pergi ke aplikasi Telegram, cikgu tekan pada ikon yang berbentuk pensel tu.
cikgu tekan kepada ikon yang berbentuk pensel, cikgu tekan kepada new channel. Okey, lepas tekan pada pensel tu, tekan new channel. Lepas tu tukar nama channel ni, dekat channel name ni, cikgu tukar kepada nama murid. Dekat depan tu letak nama kelas dulu. Contohnya 5A Adam. 5B Adam ataupun ikutlah nama kelas 5B Azam contohnya. Okey. So, cikgu ni saya letakkan contoh ni. Okey, contohnya adalah letak 5 Alpha Adam macam tu. Okey. Evidence tak akan hilang cikgu. Lepas tu cikgu pilih cikgu buat private channel. Okey. Dia sebenarnya cikgu tak tekan private pun tak apa. Cikgu go back dia akan automatic berbentuk private. Dia secara automatic. Okey. Kemudiannya cikgu tekan kepada channel yang cikgu dah cipta tu. Okey, cikgu tekan kepada ni, saya buat lagi satu, 5 Alpha Anis pula. Okey. So saya dah buat 5 Alpha Adam, 5 Alpha Anis. Okey. Kat sini kan. Dah ada 5 Alpha Adam, dah ada 5 Alpha Anis. Okey, saya buat contoh. Ini untuk contoh saya buat 2 nama je lah. Kalau cikgu nak buat inovasi saya ni, cikgu buat by class. Maksudnya cikgu buat terus 30 murid macam tu. Okey. Ataupun kalau cikgu rasa tak nak buat 30 terus, nak buat sikit-sikit pun tak ada masalah cikgu. Kalau rakan-rakan kolik saya yang guna pakai inovasi saya ni pun sebab mereka tidak ada masa, dia orang buat sikit-sikit. Okey. Lepas tu cikgu tekan kepada channel yang cikgu nak, contohnya 5 Alpha Anis ni. Okey. Cikgu tekan kepada ikon bulat yang berbentuk gambar tu. Okey. Okey, so tekan set photo or video. Tekan set photo or video dan tukarkan kepada gambar murid. Saya tak letaklah gambar murid dekat dalam contoh saya ni sebab privacy kan. Tapi cikgu tangkap gambar murid. Saya selalu tangkap gambar murid dalam kelas. Okey, pada awal tahun tu saya terus buat. Okey, kemudiannya dah dapat gambar murid sebagai gambar channel. So bila dah macam tu, bila dah ada gambar tak jumpa pensel, ada dekat bawah cikgu. Okey, lepas macam tu cikgu buat pula untuk 5 lepas dah cikgu buat pula untuk 5 Alpha Adam, kemudian cikgu dah boleh mula merekod evidence. Sebab evidence ni saya selalu nasihatkan kepada cikgu-cikgu, tidak semua kerja perlu kita tangkap. Pada pendapat saya, evidence yang cikgu patut rekod adalah orang kata evidence yang paling bagus dalam menggambarkan tahap prestasi murid. Contohnya, hari tu murid tu tak kenapa dia selalunya bagus dalam kelas. Tapi hari tu dia moody ke, dia demam ke kan. Hasil dia yang pada hari tu kita tak perlu snap sebab that is not their best representation of their level. Kita tangkap pada hari mereka bekerja pada tahap yang paling optimum. Okay. Kepada Cikgu Azlan, cikgu tak jumpa pensel. Kalau cikgu pergi dekat, sekejap saya check. Ada cikgu, kalau cikgu tengok Telegram tu memang akan ada pensel. Kalau tak ada pensel tu maksudnya cikgu tengah scrolling. Dia tak akan jumpa pensel kalau cikgu tengah scrolling. Kalau cikgu berhenti scrolling sepatutnya ada nampak pensel. Ya betul Cikgu Nasha. Selalunya guru membina channel Telegram untuk anak murid. Inovasi Teacher Sofia ni setiap murid mempunyai channel masing-masing, betul. Ya betul. Okey, ya betul sebelah bawah. Alright. So kemudiannya tangkap hasil kerja murid. Dan cikgu akan ni lah. Cikgu pasal sekarang ni cara nak buat chat folders pula. Okey, contohnya cikgu dah buat 5 Alpha Anis dengan 5 Alpha Adam tadi kan. Okey, kemudiannya cikgu pergi ke settings. Pakai sikit bahagian ni. Okay. Pergi ke settings, pergi ke chat folders, lepas tu create new folder, add chats. Okey, nama folder tu letak dulu lah nama kelas. Contohnya 5 Alpha nama kelas. Okey, tahun 2022. Kemudian cikgu tekan 5 Alpha Anis dengan 5 Alpha Adam tu. Tu dua chat ni dah akan ada dalam folder 5 Alpha macam ni. Okey. So kalau cikgu buat ada 30 murid dalam 5 Alpha, sepatutnya ada 30 chat yang cikgu add masuk dalam folder tu. Okey. So kalau cikgu-cikgu masih mempunyai persoalan berkenaan inovasi ni, cikgu boleh tanyakan di dalam chat ataupun di Facebook saya di luar sesi perkongsian kali. Okey, itu adalah contoh perkongsiannya lah, okey.
Harap semua dapat jumpa ikut pensel. Alright. So ini adalah cara saya dan pengalaman saya dan rakan kolik. Ini maksudnya cikgu-cikgu dekat sekolah saya memang buat juga. So bila kita dah ada channel ni, kita dah teraturkan evidence ni semua, maksud isu macam murid ramai, evidence berterabur, kesukaran menentukan tahap penguasaan, benda tu jadi lebih mudah. Jadi especially kan kalau kadang-kadang kalau cara saya dulu adalah saya terus bagi TP sebab waktu tu kononnya tak nak bertangguh, saya terus bagi TP, saya letak TP 2 contohnya. Tapi kemudiannya mungkinlah with time penilaian saya terhadap TP 2 tu berubah, maksudnya dia tak konsisten. Jadi bila kita ada evidence di dalam Telegram channel tu, kita boleh pastikan penilaian kita tu serata. Yes, correct, is cloud-based storage. Okay. Dekat listed chat biasa tu akan keluar channel students tak? Ke once kita dah masukkan folder, channel tu tak appear dekat chat biasa? Dia akan appear dekat chat biasa. Tapi kalau cikgu rasa serabut appear dekat chat biasa, cikgu boleh archivekan. Cikgu boleh archivekan chat tu. Kalau tak nak archive pun boleh. Pun tak apa juga, dia akan keluar dekat chat biasa juga. Kalau dah masuk dalam folder masih boleh nampak dekat chat biasa. Okay, harap menjawab Cikgu Balkis Syazwani. Alright. Seterusnya, saya harap ada saya layan lagi satu lagi soalan. Evidence murid dalam Telegram ni boleh letak berapa subjek ke kalau saya ajar lebih dari satu subjek untuk kelas tersebut atau sesuai untuk satu subjek saja? Cikgu nak merentas, kalau cikgu mengajar, contohnya cikgu mengajar kelas 5 alfa, 2 subjek yang berbeza. Contohnya dengan 5 alfa cikgu ajar sejarah, dengan 5 alfa juga cikgu ajar bahasa Melayu. Kalau cikgu nak campurkan evidence dan cikgu rasa benda tu tak membuatkan cikgu keliru pun boleh. It's really up to you. What you are comfortable with. Okay. Yang jadi stres bila ada pemantau minta evidence secara hard copy, jadi perlu print satu-satu semua evidence. Diorang tak terima evidence secara cloud. Okay, baik. Untuk Cikgu Khalif Hanan, saya tidak menafikan bahawa dalam pelaksanaan PBD ni berlaku orang kata isu-isu di peringkat pentadbiran juga, baik di peringkat sekolah, PPD ataupun JPN. Itu antara perkara yang saya cuba suarakan jugalah sebab in order to make PBD work, it has to be collaborative understanding from all stakeholders kan. Jadi cadangan yang saya bagi kali ini adalah cadangan untuk tindakan guru. Saya tidak nafikanlah ada isu-isu yang perlu tindakan daripada pihak KPM, dari pihak JPN, daripada pihak PPD. Benda tu ada sekadar-kadarnya di luar bidang kuasa kita. Okay, alright. Okay, so sekarang ni sekiranya cikgu-cikgu tak suka nak buat PBD Telecam sebab kita nak kena cipta satu channel bagi setiap murid. Kalau saya yang mengajar 3 kelas sebab saya mengajar guru bahasa Inggeris, mungkinlah rasa benda tu okey je kan sebab tak ramai sangat. Tapi kalau orang yang mengajar subjek seperti sains, muzik, kan muridnya ramai. Takkanlah nak cipta satu channel bagi setiap murid tu terlalu banyak kan. Jadi bagaimana? Cadangan saya yang kedua adalah buat PBD Form, PBD Google Form. Okay. So macam saya akan tunjukkan Google Form tu supaya cikgu-cikgu faham maksud saya. Ya, saya faham cikgu. Ada yang 12 kelas saya faham. So saya akan cuba berikan cadangan untuk orang yang ada isu yang sebegitu yang kelasnya terlalu ramai. Okay, baik. Okay. Saya harap cikgu boleh nampak Google Form saya. Telegram kalau buat banyak-banyak kelas dia masih tak perlu bayar cikgu. Dia kena bayar kalau cikgu buat channel tu secara public. Channel tu jadi public. Public kena bayar. Tapi kalau is private channel, cikgu buat 100, 200 dia tak kena bayar cikgu. Okay. Okay, baik. So, seterusnya. Okay. Bagaimana kalau cikgu tak nak pakai Telegram? Okay, cadangan saya adalah cikgu buat Google Form. Okay, saya tunjukkan Google Form yang saya pernah buat. Okay, contohnya kita letak PBD 6 Brilliant. Nama ni senang je. Nama ni kita copy paste je daripada APDM. Okay, so tak adalah nak kena create channel satu-satu. So contohnya kita kata Lumah Ali. Okay. Lepas tu cikgu letakkan di dalam Google Form aspek-aspek yang cikgu nak masukkan dalam penilaian. Sebagai contoh,
kalau saya suka nilai partisipasi dalam kelas. How they are participating in class. Adakah mereka aktif, semi-aktif ataupun pasif. Jadi contohnya kalau ni saya boleh tekan je, saya pilih nak mana. Dan bagusnya Google Form. Saya suka Google Form dan kenapa juga saya suka. Saya suka cadangan PBD yang mesra telefon bimbit. Jadi sebabnya cikgu-cikgu takkan yang dia nak hangkut printer pula. Dia nak hangkut laptop setiap kali kelas kan. Jadi cikgu-cikgu boleh pakai Google Form sebab Google Form is also very mobile friendly. Okay. Lepas tu contohnya, okay, kalau di dalam PBD bahasa Inggeris, yang menentukan TP1 hingga 6 antaranya adalah aspek dari sudut support. Kalau murid tu boleh membuat kerja secara berdikari, dia boleh layak dapat TP5 dengan TP6. Kalau dia boleh buat kerja tetapi memerlukan sokongan cikgu yang sangat banyak, maka dia di range bawah 3 ataupun 1 hingga 3. Okay. So kita boleh no support requirement, pilih no support, some support, a lot of support macam tu. Lepas tu saya suka kalau dalam macam saya sebutkan tadi berkenaan ulasan kan. Saya suka kalau dalam pelaporan PBD tu cikgu-cikgu kongsikan berkenaan sikap murid supaya parents faham yang PBD ni is not just about their children's mastery level. We also are looking at their behavior, macam mana sikap mereka, macam mana sikap mereka dengan kawan. Okay, so for example, a very well behaved kid contohnya. Okay, so kita tekan next. Okay. Okay, Teacher Sofia, ada soalan dari YouTube Live. Ada soalan dari YouTube Live, Cikgu Zaida. Mungkin tentang inovasi PBD Camp yang Teacher Sofia buat. Bagaimana jika hasil kerja murid tu pentadbir nak lihat atau sembang? Okey, cikgu, terima kasih Cikgu Zaida binti Adnan KPM. Hakikatnya hasil kerja yang kita ambil tu, dia tu ada bentuk hard copy, betul tak? Macam contoh saya tangkap hasil kerja murid tu semua hasil kerja yang dalam bentuk hard copy. Saya tangkap buku kerja mereka, saya tangkap projek mereka, dan saya pasti dekat mana-mana sekolah pun cikgu-cikgu masih required untuk hantar buku kerja. Jadi sekiranya cikgu-cikgu perlu menghantar hasil kerja murid, teruskan je hantar buku kerja tu. Saya pasti pentadbir, saya pasti tak ada pentadbir yang minta cikgu hantar evidence sepanjang tahun. Maksudnya setiap satu evidence tu dia minta hantar. Saya rasa pentadbir pun tak larat kan. So mesti pentadbir dia nak minta contoh hasil kerja je. Jadi cikgu hantarlah hasil kerja yang memang sudah dalam bentuk hard copy, iaitu buku kerja murid lah selalunya kan. Saya harap menjawab. Okey. Sebab benda yang cikgu snap tu, macam benda yang saya snap tu, benda yang memang dah dalam bentuk hard copy dah pun, iaitu hasil kerja murid yang dalam buku kerja, buku latihan, projek. Jadi tak perlu nak cetak semula pun. Cikgu cuma hantar benda yang dah memang dalam hard copy tu. Harap menjawab soalan Cikgu Zaidah ya. Okey. Kalau katalah cikgu-cikgu nak kalau ada pentadbir yang mahu lihat hasil kerja yang dalam bentuk video ke apa, cikgu mungkinlah nak bagi telegram pula. QR code ke apa. Terpulanglah, tapi saya rasa tak ada pentadbir yang nak tengok semuanya. Ya, betul. Hasil semakan pentadbir pun selalunya 2 kali setahun saja. Okey. Saya berbalik kepada Google Form tadi. Okey, saya patah balik sebab saya takut cikgu keliru. Okey, ini cara cikgu design Google Form ni is totally up to you. Betul-betul terserah kepada cikgu macam mana cikgu nak design. Okay, this is my suggestion. So contohnya pasti ada nama murid. Kemudiannya saya nak participation. Kemudiannya support, comments on behavior. Kemudian seperti mana yang saya cakap kepada cikgu-cikgu, saya pun buat ujian di dalam kelas. Because saya sendiri bersetuju bahawa kadang-kadang kita perlukan ujian untuk nampak jelas tahap kefahaman murid tu macam mana. So I do topical assessment in class, dan dalam PBD ni saya boleh isi. Okay, kalau saya nak buat 10 kali setahun pun tak ada siapa larang kan. Okay, so sebab ujian di dalam kelas tu dikira lembaran kerja juga. Okay, ia dikira lembaran kerja. Okay, so kemudiannya
boleh letak. Contohnya yang pertama saya letaklah berapa-berapa. Next. Lepas tu performance level. Ni early judgement. Okay, contohnya dalam kelas tu saya rasa orang kata dari sekali tengok pun saya dah boleh nilai. Yang listening dia ni memang layak 6 ataupun speaking dia layak 3, reading dia layak 4, 5. Okay. Lepas tu saya boleh tekan submit. Okay, so sekarang ni kalau cikgu tekan. Okay, jadi kenapa saya sangat suka Google Form ni? Satu, sebab bendanya memang dah percuma. Kedua, mungkin untuk cikgu yang rasa PBD Telecam tu terlalu renyah prosesnya, cikgu boleh gunakan tips ni sebab kalau dalam Google Form cikgu tak perlu nak type nama tu satu-satu, cikgu boleh copy paste je kan. Okay, jadi contohnya ada hari cikgu nak nilai, contohnya anak murid saya ni nama dia Amfan Afad. Ada hari cikgu cuma nak nilai kelas participation dia saja. Ataupun ada hari tu cikgu cuma nak nilai dia punya dari sudut behavior. Ataupun hari tu cikgu cuma nak nilai dia punya topical assessment saja. Okay? Okay, lepas tu ada hari cikgu nak nilai dari sudut, okay, macam contohnya untuk Melissa Jeffrey ni, saya komen very hardworking, always among the earliest to finish. Lepas tu cikgu boleh gunakan yang bagusnya Google Sheet ni, cikgu boleh filter. Cikgu boleh filter mengikut nama, sort sheet A to Z. So nama dia akan, kalau contoh yang Afan Naufal tu, semua komen berkenaan prestasinya di dalam kelas dah akan ikut nama dah. Dah susun cantik ikut nama macam tu. Okey, ada yang komen guna app sheet pun mudah. Tak ada masalah cikgu. Jadi yang pastinya cara cikgu nak orang kata design the questions tu, you can do it for PBD as well. To help you for PBD. So bila bendanya semua dah mengikut sudah mengikut nama murid, dah susun ikut nama murid, berdasarkan catatan cikgu tu, barulah cikgu boleh memberikan tahap penguasaan yang seterusnya kepada murid-murid. Okay. Okay. So baik. Okay. So sekarang ni, okay, seterusnya adalah, saya harap yang jelas yang berkenaan yang Google Form ni. Kalau cikgu-cikgu saya pun baru lagi menggunakan Google Form ni sebab saya rasa bila kita pakai Google Form, saya boleh nilai perkara yang saya tak boleh snap. For example, class participation tu is not something that I can really snap kan. So I want to have a different version of recording yang mana saya boleh nilai perkara-perkara yang saya tak boleh snap. Sebab yang PBD Telecam tu khas untuk pengurusan evidence. Okay. So berbalik kepada PowerPoint tadi. Okay. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya adalah berkenaan cikgu yang rasa bila kita buat PBD ni, murid tiada hala tuju. Murid tak ada hala tuju, PBD ni tak ada hala tuju. Okay. Ini cara saya nak pastikan murid-murid faham benar yang kerja mereka di dalam kelas tu sentiasa ada hala tuju. Iaitu saya buat apa yang saya panggil DSKP based worksheets. Okay, DSKP based worksheets. Okay. Apa yang saya buat adalah saya letakkan learning standard. Saya letakkan learning standard ataupun di dalam bahasa Melayunya adalah standard pembelajaran. Okay. Jadi murid dah tahu dah apa yang dia kena capai. Okay. Dan sebab selalunya bahasa di SKP ni tinggi, cikgu-cikgu kena fahamkanlah apa yang dimaksudkan dengan learning standard tu. Lepas tu seperti yang mana yang saya telah sebut, di dalam bahasa Inggeris, apa yang menentukan TP murid tu antara 1 hingga 6 tu adalah sebanyak mana mereka memerlukan sokongan. Okay. So kalau murid tu sewaktu mereka hendak sewaktu mereka cuba nak buat lembaran kerja tu, mereka memerlukan sokongan yang banyak, maka saya akan bulatkan benda ni. Saya akan bulatkan benda ni supaya saya tak lupa yang waktu murid ni buat, mereka memerlukan sokongan yang banyak. Okay. Kemudian cikgu rasa, bila buat PBD ni dia tak objektif, cikgu letak markah pun tak ada masalah cikgu. Kita punya lembaran kerja boleh letak markah. Lepas tu cikgu kumpulkanlah markah tu untuk mendapatkan satu markah yang per 100 ke, per 50 ke. Cikgu buat hari-hari. Contohnya kalau 5 kali kelas, setiap satu kelas tu lembaran kerjanya adalah 10 markah. Bila kumpulkan by the end of the week dah dapat per 50. Per 50 tu cikgu darab 2 dah dapat per 100. Okay. So you can do that technique in order for you to get a more objective
evaluation of your students, right? Okay. Jadi cikgu-cikgu boleh bina, cikgu-cikgu boleh bina instrumen tu berdasarkan DSKP dan deskriptor subjek masing-masing ya. So mungkin kalau untuk subjek sains ataupun subjek matematik, dia bukan amount of support sebab tak silap saya kalau deskriptor untuk matematik, antara yang membezakan antara TP adalah sama ada boleh buat sesuatu perkara tu secara kreatif, pengaplikasian dunia sebenar, something like that lah. Jadi cikgu-cikgu kena design worksheet tu mengikut deskriptor dan DSKP. Alright? Okay, seterusnya. Okay, ini satu lagi kaedah yang saya buat khususnya sekiranya kita mengajar murid besar, iaitu murid tahap 2 dan juga murid-murid sekolah menengah ataupun pelajar sekolah menengah. Okay. So apa yang saya buat, saya panggil borang kemajuan secara peer review. Okay. Pada awal tahun, kan kita akan ada SOW, Scheme of Work. Kalau dalam bahasa Melayu, borang, saya tak pasti Scheme of Work dalam bahasa Melayu ada sesiapa boleh ni tak? Boleh komen tak? Scheme of Work. Dah biasa dengan bahasa Inggeris. Scheme of Work. Okay. So, apa yang cikgu-cikgu boleh buat adalah cikgu cetak scheme of work ni setiap kali ada unit. Setiap kali ada unit baru cikgu cetak dan bawah setiap DSKP tu cikgu letakkan TP 1 hingga 6. Macam ni. Macam saya yang buat ni. Jadi saya akan buat separuh A4. RPT. Terima kasih cikgu. Ya betul. RPT. Saya pun dah lupa istilahnya dalam bahasa Melayu. Okay. RPT. Kalau dalam RPT, ni RPT bahasa Inggeris lah. Cikgu-cikgu boleh olah RPT yang cikgu dapat tu. Kan sebab dalam RPT kan ada standard pembelajaran kan. So dalam RPT tu cikgu letakkan skala 1 hingga 6. Lepas tu cikgu buat bentuk mini. Cikgu bagi kepada setiap murid setiap kali masuk unit baru ke. Ataupun kalau untuk setengah subjek, kalau tak nak ikut unit, mungkin ikut kemahiran. Totally up to you. Kemudiannya saya gunakan kaedah peer review sebab kalau cikgu nak menentukan tahap penguasaan bagi setiap standard pembelajaran tu susah. So apa yang saya buat, saya minta murid-murid tukar buku kerja. Maksudnya orang kanan bagi buku kerja dekat orang kiri bagi buku kerja dekat orang kanan. Kemudian saya terangkan kepada mereka hasil kerja yang macam mana layak TP 6. Hasil kerja yang macam mana layak TP 5. Jadi secara peer review, murid dia akan bulatkan. Contohnya, dia rasa hasil kerja kawan dia tu 6. Ataupun hasil kerja kawan dia tu 5. So kita terangkan dekat mereka. Ini pun, bila cikgu-cikgu buat macam ni, satu, murid-murid dia akan, macam anak murid saya, bila kita buat macam ni, dia jadi sangat teliti dalam buat kerja. Sebab dia nak dapatkan penilaian yang terbaik daripada kawan dia. So dia nak dapat, jadi macam contoh saya akan cakap, sekiranya sajalah saya nak bagi orang kata tegas mula-mula dulu, saya cakap if there is any mistakes, tak boleh circle 6. Kalau ada apa-apa kesalahan tak boleh circle 6. Ataupun kalau murid jawapan dia tu tak berapa kreatif, tak boleh circle 6. Kita cakap kat murid kan. Jadi murid-murid dia dah tahu dah expectations cikgu untuk dapat 6 kenalah kreatif. Kenalah pastikan tiada silly mistake. Dan walaupun saya akan minta murid tulis this is peer check from Zara kan contohnya, supaya tak adalah kita ambil penilaian murid tu secara 100%. Ini hanya untuk membantu penilaian kita. At the end of the day, cikgu-cikgu masih kena buat orang kata tapisan yang kedua lah. Dia kata tapisan yang kedua untuk pastikan penilaian murid ni seadilnya lah, sebab tahulah penilaian murid macam mana. But you are at least halfway there. Bila kita dah minta tolong anak murid ni nilai kawan-kawan dia, kita dah separuh jalan sebenarnya. Tak adalah kita rasa macam kita ni totally kosong. Okay? Ataupun kalau dengan, macam mana pula dengan anak-anak tahap 1? Sebab anak-anak tahap 1 mesti dia rasa susah kan? Okay. Pada pendapat saya, kalau dengan anak-anak tahap 1, cikgu-cikgu tak perlu gunakan istilah, maksudnya bukan guna istilah, cikgu-cikgu tak perlu gunakan RPT. Sebab RPT ni bahasa dia tinggi. Okay? Kalau RPT ni bahasa dia tinggi, cikgu-cikgu boleh
gunakan bahasa yang lebih mudah difahami dan cikgu boleh buat secara penilaian kendiri. Cikgu-cikgu boleh contohnya bahasa yang saya buat ni kan. Okay. Cikgu-cikgu boleh tulis cikgu-cikgu boleh sediakan satu borang kecil bagi dekat setiap murid. Okay, I understand and I can teach someone else. Okay, yang ni dia buat 1 hingga 4 lah. Ini sebagai contoh saja. Jadi I understand and I can teach someone else. Bukit 6. Dia menilai secara diri dia sendiri. Ataupun cikgu boleh, saya sangat faham dan saya boleh mengajar rakan yang lain. Ataupun saya faham sesetengah, ada setengah lagi saya tidak faham. Saya tak faham langsung. So kalau yang dia tak faham langsung tu, kita tahulah murid yang ni yang kita kena target. Suara saya makin perlahan. Cikgu Salina. Sorry. Okay. Saya harap suara saya cukup kuat. Mungkin ni kot faktor cuaca. Okay. So kalau yes, betul Cikgu Nur Razak. Kalau yang macam ni mudah nak faham. Malah kalau cikgu nak buat ini dekat peringkat tahap 2 ke peringkat sekolah menengah pun boleh mengikut kesesuaian aras murid masing-masing. Okey, kalau murid masing-masing dia tahu, sebagai contoh, kalau murid tu kata dia tak faham, selalunya kita dah boleh jangka lah, selalunya murid-murid ni dia mungkin kat TP1, TP2. Kalau dia rasa dia agak faham, ada bahagian dia tak faham, kita dah boleh target murid ni adalah murid tahap 3, tahap 4. Kalau dia kata sangat faham, malah saya boleh ajar yang lain, kita dah boleh target murid ni tahap 5, tahap 6. Yeah, student self-check. So this can help you give the correct TP to your students walaupun mengajar kelas yang ramai. Macam tu. Okay, seterusnya adalah assessment receipt. Okay, assessment receipt ni adalah kaedah saya menilai esei murid. Tetapi sebenarnya cikgu boleh elah untuk nilai apa-apa pun, tapi saya buat khas untuk esei. Sebab pengalaman saya, bila kita nak menanda esei tu, esei lah antara writing murid lah yang saya rasa antara paling beban. Sebab kita nak tulis komen dekat murid tu, kalau boleh kita nak berikan feedback yang sangat holistik. Tulis satu-satu tu, good handwriting, good sentence structure, excellent grammar tu. Kalau kita mengajar 100 murid, takkan letih. Okay. Jadi apa yang saya dah buat adalah saya gunakan satu aplikasi ni, nama dia Loyverse app. Okay, sekejap. Kalau sekejap, saya boleh tak saya share? Ada tak? Ni, okay. Nama dia Loyverse app, okay. Okay, Loyverse app ni sebenarnya adalah aplikasi untuk berniaga. Dia adalah aplikasi untuk berniaga sebenarnya. Saya dapat ilham ni sebab saya tengok TikTok. Saya tengok, senangnya rupanya nak buat receipt berniaga tu. Orangnya rupanya tekan-tekan je. Saya suka. Lepas tu saya fikir, kalau boleh buat benda ni untuk kelas kan menarik. So, macam mana nak buat benda tu? Okay, so aplikasi ni percuma je. Cikgu boleh pergi dekat Google Store, Google App Store, cari Loyverse app. Okay, cikgu cari Loyverse app. Okay. Lepas tu, okay, ini cikgu kena login lah, kena register apa semua ni sebab saya dah register. Okay, sebab saya dah register. Okay. Saya tak boleh nak go into depth benda ni sebab saya takut panjang. Tapi konsep dia adalah saya buatkan beberapa kategori. Contohnya dalam menilai esei, saya nak nilai dari sudut flow of ideas. Saya nak nilai dari sudut ini adalah aspek yang saya nak nilai. Flow of ideas, grammar, punctuation, sentence and word choice, spelling, comments and performance level. Itu adalah yang saya nak nilai. Jadi dan saya letakkan harga. Harga tu macam konsep dia macam konsep markah lah kan. Okay, saya letakkan harga. Contohnya flow of ideas. Saya go back. Okay, contohnya flow of ideas kalau lemah dapat RM1 je. Harga dia RM1. Kalau flow of ideas level 2, harga RM2. Kalau flow of ideas sangat bagus, harga dia RM5. Okay. Saya buat untuk semua kategori tu. Okay, saya buat untuk semua kategori. Okay. Ini sekejap. Okay, contohnya macam ni lah. Okay, saya buat untuk semua. Dan benda ni cikgu bebas nak tentukan. What aspect do you want to evaluate? Okay. Ni tengok, saya buat semua ni. Okay. Lepas tu kadang-kadang
ada hasil kerja yang saya terus nak bagi TP. This is totally up to you lah. Malah untuk penalize budak kalau dia tak siapkan kerja, ataupun contohnya saya letakkan limit perkataan. Contohnya limit perkataan saya, bukan limit perkataan, minimum perkataan. Minimum, saya cakap ke anak-anak, you have to write at least 100 words. Dia buat less than 100 words, penalize. Penalize tu saya gunakan ciri discount. Dekat Loivers app tu ada ciri discount. So bila kita tekan benda tu, secara automatik dia akan tolak total harga tu. Okay, dia tolak total harga tu. Okay, benda ni saya dah buat perkongsian dekat Facebook saya tak boleh nak cerita in depth sebab mungkin panjang dan ada lagi beberapa perkara yang saya nak ni. Tetapi bila saya buat dengan murid, cikgu-cikgu, saya cakap dekat cikgu-cikgu, bila saya buat dengan anak murid sangat suka. Anak murid sangat suka sebabnya dia boleh nampak contoh sebagai contoh, anak murid ni dia boleh tahu terus total kalau markah penuh adalah RM40. Kalau dia dapat RM38, maksudnya markah dia adalah 38/40. Dia dah tahu dah terus markah dia tu satu. Kedua, dia dah boleh tahu dah bahagian mana yang dia lemah. Sebagai contoh, anak murid saya dia berdasarkan receipt yang saya generate tu, dia dah tahulah, oh rupanya grammar saya yang masih perlukan penambahbaikan. Saya punya spelling, oh teruk spelling saya rupanya. Jadi murid ni, dia nak kejar dapat RM40 tu. RM40 tu markah penuh. So dia tak perlu beli cikgu. Tak perlu beli. Bendanya tak perlu beli. Dia kena download je. Okay. Murid memang suka receipt ni. Dan saya sebagai kan cikgu-cikgu kata kadang-kadang tak ada hala tuju. Benda-benda macam ni lah. Cikgu yang sebenarnya yang menetapkan hala tuju kepada murid. Murid dah tahu dah. For their next essay, what aspect do they need to improve on? That is how you create hala tuju untuk anak murid. Lepas tu, untuk bagi murid rasa seronok lagi, saya contohnya kata, okay, kalau receipt anda dah mencapai jumlah lebih daripada RM100, boleh dapat wang tiruan. So diorang nak kumpulkan wang tiruan tu pula. Okay, cuma kalau cikgu nak buat inovasi ni, cikgu-cikgu perlukan printer, thermal printer tu. Harga thermal printer tu RM75 dekat Shopee. Harga dia RM35 dekat Shopee. Dan kena belilah receipt roll dia tu semua tu. Kena ada benda lah yang cikgu kena beli. Oh, yang beli tu ni beli thermal printer tu ya, thermal printer tu. Jadi, okey, saya jap. Saya tunjuk. Okey, jadi lepas tu kan, contoh murid-murid ni dia dah tahu, anak murid saya seorang ni dia dapat RM23 je. Jadi dia tahulah, oh dia jauh lagi daripada RM40 tu. So dia dah tahu dah grammar dia lemah tapi saya benda yang saya boleh komen, saya komen fast finisher. Kerja cepat habis. Dan saya tahu effort dia bagus. Yang ni tak ada, yang ni tak boleh masuk dalam penilaian lah. Saya nak menilai aspek yang saya sebutkan tadi. Okay. So cikgu boleh. Yang ni mungkinlah kita di luar perkongsian ni saya cerita secara terperinci kan, sebab nak buat benda ni mungkin panjang. Tapi I tell you, my students love this. Sebab selalu ni, kalau selalu aduan yang saya dapat, murid-murid dia tak semangat nak buat essay bila tak ada exam. Dia tak semangat nak buat essay bila tak ada exam. Bila gunakan kaedah ni, murid sangat suka buat exam. Sangat suka buat essay. Betul. Alright. So that is another sharing on how to create orang saya panggil assessment receipt. Lagi satu, berdasarkan assessment receipt ni juga cikgu boleh gunakan apa yang cikgu dah assess tu untuk masukkan dalam ulasan. Contohnya dalam ulasan tu, sebab dalam ulasan saya dekat receipt ni kan saya tulis fast finisher, good effort. So dalam ulasan tu cikgu boleh type Adam seseorang yang sangat gigih bekerja di dalam kelas. Adam seorang yang mahir menyiapkan kerja dengan cepat, apa-apa benda macam tu. Okay. So this is one technique. Okay, this is another technique that I've done this year, and I feel that it has given me a lot of positive reaction from students. Okay, okay. Nama dia adalah Sijil Ready to Use. Okay, untuk pengetahuan cikgu-cikgu, sijil ni bukan sesuatu yang baru. Ramai dah yang buat sijil, betul tak? Cikgu Malaysia tak pelik pun dah dengan sijil. Cuma betul Cikgu Muzaitul Akmal, maybe at the end of the year they can redeem something from all the collected receipt.
Absolutely correct. Okay. So now on the sijil ni, sorry, minta maaf. So, apa yang saya buat adalah saya buat sijil mengikut skill tu kemahiran, mengikut skill yang saya nak nilai. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggeris ada listening, speaking, reading, writing. So saya ada sijil untuk speaking, saya ada sijil untuk listening, saya ada sijil untuk reading, saya ada sijil untuk writing. Saya printkan sijil kosong siap-siap. Okay, kita print yang kosong siap-siap. Lepas tu, sebab saya juga di dalam ulasan tu saya nak komen berkenaan teamwork mereka. Saya nak komen berkenaan participation mereka. Saya nak komen berkenaan akhlak mereka. Saya nak komen berkenaan leadership mereka. Saya nak komen berkenaan sama ada mereka ni team player ke tak team player. Pun buat sijil. Buat sijil untuk team player. Buat sijil untuk akhlak. Buat sijil untuk leadership. Buat semua sijil tu. Kemudiannya di dalam kelas, cikgu boleh terus tulis tangan. Contoh dekat dalam kelas tu kita nampak murid ni dah terus bersikap player. Cikgu tulis tangan. Tulis kepada Ahmad Adam. Okey, tulis tarikh. Suruh murid tampal dalam buku ke, letak dalam dalam file ke. Dekat situ pun dah membantu PBD cikgu-cikgu. Sebagai contoh, saya dah tahu dah murid-murid saya yang layak dapat sijil speaking adalah murid-murid saya yang sudah layak dapat TP5 dengan TP6. Sebab saya dah bagi tahu kat mereka, untuk anda melayakkan dapat sijil speaking ni, you have to be presenting confidently. You have to have good enunciation, you have to have good pronunciation, you have to be creative, bla 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 bla. Jadi, murid yang dapat sijil, kita dah tahu layak dapat TP6. Ataupun cikgu nak buat sijil untuk meraihkan semua tahap. Sebagai contoh, kita tak naklah murid yang layak dapat TP5 dengan TP6 je dapat sijil. Cikgu boleh buat juga sijil yang orang kata good effort certificate. Maksudnya murid yang dapat good effort certificate ni mereka yang kemahirannya belum tercapai tapi usahanya ada. So bila yang tu kita tahulah murid yang dapat good effort certificate ni adalah murid yang berada di TP3 dengan TP4. Okey. Jangan risau cikgu, saya akan kongsikan slide saya. Jangan risau. Saya akan kongsikan slide saya supaya cikgu-cikgu boleh revise semula segala apa yang saya kongsikan hari ni. Dan sijil ni satu, murid-murid memanglah sangat excited dapat sijil. They are very excited. Dengan dekat Facebook saya pun saya dah kongsikan cikgu design-design sijil yang cikgu boleh dapatkan daripada Canva yang comel-comel. Murid-murid kan dia suka yang sijil comel ni. Lepas tu saya letakkan tangkap layar. Parents message saya dan message parent yang macam ni bukan seorang dua, sangat ramai. Thank you very much Miss Sofia, excited sangat dia. Anak murid dapat sijil daripada kita, balik rumah tu berlari naik kereta sebab nak tunjuk sijil kat mak ayah. Walaupun sijil tu cubalah sijil kertas saja. Sijil kertas je. Tapi murid sangat seronok. Jadi cikgu sediakan stok sijil kosong sebab dia selain daripada sudut motivasi, dia juga boleh membantu PBD. Okay? Alright. Okay, so saya harap ni lah. Dan yang sijil ni pun saya tahu dah ramai dah kawan-kawan saya seluruh Malaysia yang buat. Okay, jadi saya harap cikgu-cikgu yang mendengar hari ni pun buat sama. Sebab saya suka bila anak-anak tu rasa seronok nak belajar. Dan prestasi mereka tu di dalam kelas diraihkan. Dan ini juga antara cara, sebab saya ingat tadi antara feedback dalam Mentimeter adalah parents tak puas hati. Bila cikgu-cikgu tunjukkan melalui PBD ni hasil kerja anak-anak tu sentiasa diraihkan, parents akan positif dengan PBD. Itu antara tugas cikgu-cikgu. Sebab kalau cikgu-cikgu sendiri negatif dengan PBD, apatah lagi ibu bapa. Kalau cikgu-cikgu boleh tunjukkan sisi positif PBD ni, macam mana hasil kerja mereka di dalam kelas tu, diorang punya speaking, diorang punya writing, diorang punya listening, akhlak baik, diorang punya sifat kerjasama tu semuanya diperhatikan dan diraihkan dan dihargai, parents akan positif dengan PBD. Okay? Jadi saya sangat suka sebab saya dah semua yang saya kongsikan ni semua benda yang saya dah buat. Jadi saya suggest ni bukan orang kata secara teori, but these are actual suggestions that I myself have actually implemented. Alright. So seterusnya masa saya tak banyak, saya risau kalau ni tapi tak apa cikgu, kalau kita tak sempat kita sambung di Facebook. Okay. Yeah. Okay. Terusnya adalah ini adalah sebenarnya
amalan daripada luar negara, something that I've recently experimenting tu, di mana kita buat exit ticket. Kadang-kadang sebenarnya kita boleh assess murid tu secara macam ni je, secara cepat je, macam ni je. Cara dia adalah sebagai contoh kita letakkan, saya rasa ini lagi-lagi sesuai untuk subjek content based seperti matematik dengan sains. Okay? Sebab kalau kita tengok subjek matematik dengan sains, mereka ada soalan TP4, soalan TP5, soalan TP6. So apa yang cikgu-cikgu boleh buat adalah cikgu buat soalan tu atas sticky note. Sebelum habis kelas, cikgu bagi ni dekat murid. Cikgu beri dekat murid, murid-murid cuba jawab. Dekat situ cikgu dah boleh dapat fast assessment on their level. Secara segera. Tak adalah cikgu nak kena belik buku kerja ke apa ke, cikgu boleh nampak daripada sticky note tu kat mana tahap murid. Okay, itu kaedah satu, iaitu letak soalan dekat sticky note. Okay. Kemudian cikgu boleh juga buat traffic light dalam kelas, cikgu buat traffic light dalam kelas, cikgu buat 3 tahap. Yes, I can, getting it, need more help. Apa yang cikgu boleh buat adalah cikgu bayangkan kalau yang yes, I can tu 5, 6. Getting it tu 3, 4. Red tu 1, 2. Cikgu suruh murid berikan feedback. Yang ni saya rasa dalam Malaysia kita gunakan istilah parking lot tu. Okay? Buat murid-murid dia, kalau dia faham, dia kata yes I can tu, dia tulis apa yang dia faham. Apa contoh yang dia faham. Kalau dia rasa macam bahagian yang dia tak berapa faham tu, dia tulis apa yang dia masih belum faham, dia letak dekat kuning. Kalau murid yang tak faham apa-apa tu, apa yang dia tak faham, apa yang paling mendesak yang dia tak faham, dia letak dekat merah tu. Dekat situ pun cikgu dah boleh tahu murid mana dekat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sticky notes dekat traffic light tu apa dia? Ini murid punya feedback. Maksudnya kita boleh buat pelbagai, maksudnya cikgu punya idea ni boleh pelbagai. Antara cikgu minta feedback soalan ataupun cikgu minta feedback secara penulisan. Maksudnya apa yang awak dah faham, apa yang awak masih belum faham. Macam tu. Okay? Alright, so next. Oh, saya tu yang menconteng ni, minta maaf. Okay. Untuk TP6, okay, untuk TP6, selalunya kriteria untuk TP6 adalah boleh membimbing yang lain. Boleh membimbing yang lain. Okay, murid yang main. Okay. So, apa yang saya buat adalah saya buat macam lanyard tu. Saya buat lanyard tu, nama dia teacher assistant. Kaedah pelaksanaan dia adalah apabila murid dah siap kerja awal. Dia dah habis kerja awal, kita pun dah semak kerja dia, tak perlu ada apa-apa pembetulan. Kita bagi lanyard tu dekat dia, dia tugas dia adalah kena bimbing kawan-kawan dia yang belum siap ataupun struggling. Okey, satu kat situ cikgu dah boleh ni lah, kadang-kadang kita susah nak mengajar ni sebab kelas kita ramai, kita nak beri perhatian dekat semua tak susah. So kita berikan, kita kongsikan tugas kepada anak-anak di dalam kelas. Okay. Lepas tu kita sediakan, kalau cikgu baca slide saya ni, kita sediakan buku log di mana mereka yang memakai lanyard tu, yang pernah membimbing rakan yang lain tu, bila dia nak pakai lanyard tu dia kena isi buku log. Dia dah pakai lanyard ni. Lepas tu murid mana yang dia bimbing. Okay. So kat situ kita dah boleh melatih sifat leadership. Lepas tu murid ni dia sangat suka bila kita berikan mereka tanggungjawab. Children love sebenarnya responsibilities. So diorang akan berusaha nak menyiapkan kerja dengan cepat dan dengan betul, sebab tak boleh dapat lanyard selagi kerja tak siap dengan betul. Dia tak boleh cepat siap je. Lepas tu dia akan seronok nak membantu rakan yang lain. Saya dulu bila saya buat sistem ni, murid yang lemah tu dikerumun budak. Dia dikerumun. Maksudnya dia dapat, instead of just one assistant, dia dapat banyak assistant, berkerumun. Jadi kita boleh menghasilkan sikap yang buat sama-sama lah. Sebab kadang-kadang saya tak buat pun lanyard tu, benda tu dah jadi habit. Benda tu dah jadi habit, iaitu membantu rakan yang lain. Okay, so that is teacher assistant. Dan selalunya murid yang bila dia dah pada tahap layak bergelar teacher assistant ni, dia sudah layak tahap 5 dengan tahap 6. Itu membantu cikgu menentukan tahap penguasaan. Terima kasih cikgu. Istilahnya adalah kebersamaan. Okay. Ada reward tak untuk murid ni belajar jadi assistant? Absolutely. Sebenarnya atas cikgu nak reward apa dalam kelas tu, it's totally up to you. Nak reward murid yang suka angkat tangan ke, reward murid yang suka membantu guru ke,
It's totally up to you. Kalau saya memang suka reward murid. Ada reward untuk ringan tulang, ada reward untuk teacher helper, semua tu ada. Saya memang suka buat reward sebab pada saya itu adalah kaedah positive reinforcement yang sangat berkesan. Okay? Ya, betul. Okay. So kita sekarang ni tinggal lagi 10 minit. Okay, saya tinggal lagi 10 minit. Saya ada 2 tips yang cikgu boleh cikgu boleh laksanakan untuk membantu PBD cikgu. Okay. Tips saya yang pertama adalah, okay, saya rasa just nice je timing saya kali ni. Okay, tips yang pertama adalah cikgu. Sekarang ni kita pun dah abad 21 kan. Cikgu gunakan artificial intelligence. Cikgu gunakan artificial intelligence. The most basic one is actually ChatGPT. Okay, ChatGPT. Macam mana nak guna ChatGPT? Okay. Saya nak tunjukkan cikgu contoh yang saya dah buat. Sebab kenapa? Okay, kalau saya sangat pro, maksudnya saya suka juga ujian. Maksud saya suka juga ujian. Tetapi saya juga rasa bahawa pentaksiran dalam bentuk lain seperti dalam bentuk projek, dalam bentuk ujian pertuturan, benda tu semua sangat penting sebab tidak semua kemahiran murid boleh terlihat di atas ujian yang berbentuk markah. So that's why we have to pelbagaikan pentaksiran kita. Tetapi bila pentaksiran jenis lain ni yang bukan jenis bermarkah tu, kita selalunya kena menilai melalui rubrik. Saya nak cerita pasal rubrik khususnya. So, nak cipta rubrik ni satu hal pula kan. Kadang-kadang cikgu rasa discourage nak buat kaedah pentaksiran yang macam tu sebab nak menilai murid tu cikgu rasa susah. So, cadangan saya adalah cikgu gunakan artificial intelligence. Okay, sekarang ni saya dekat ChatGPT. Okay. So, saya nak tunjukkan cikgu macam mana cikgu nak create rubrik dalam untuk pentaksiran yang bukan yang berbentuk markah tu kan. Okay, sebenarnya saya cakap, saya suka kalau ada pentaksiran ujian tutoran, kalau ada projek. Dan ChatGPT bahasa Melayu. Dia boleh bahasa Melayu, dia boleh bahasa Inggeris. Saya kasih dengan bahasa Arab, saya tak pernah cuba. It can do all types of languages lah. Okay, sebagai contoh. Okay, create a rubric for a speaking assessment. Okay, create 6 levels. 1 being the weakest and 6 being the most proficient. Contohnya. Okay, kalau AI ni dia kena tahu apa nak sebenarnya. Okay, a rubric for speaking assessment, create 6 levels, 1 being weakest and 6 being most proficient. Evaluate in terms of suitability of statements, okay, creativity, pronunciation. Apa ni atas cikgu lah nak apa? Pronunciation, enunciation and clarity of voice. Contohnya lah, contoh. Ni saya buat orang kata cepat-cepat je masa sebab saya risau masa saya tak cukup. Okay. Okay. Create a rubric for speaking, create 6 levels, 1 be the mechanic, evaluate in terms of suitability, make it suitable for year 5, make it into a table. Macam tu. Bagi contoh So kita tunggu. Tengok cikgu. Dia terus generate dah cikgu. Dia terus generate dah cikgu punya TP1 level 1 hingga 6 macam ni. So suitability of statements apa, creativity apa, pronunciation, enunciation, clarity of voice. Kalau nak cerita AI ni, I have to do another slot. Nanti saya minta dengan Dr. Zalina untuk ada sesi mengajar menggunakan artificial intelligence. But once you know what to type into AI, it is so easy for you to do PPD. Dalam bahasa Melayu pun boleh. Dalam bahasa Melayu pun boleh cikgu-cikgu. So, bila saya, sebab kita nak buat rubrik kan, kalau from scratch memang kita jadi serabut kan. Kalau pakai AI, macam ni je. Apa sangat je. Itu lagi tips yang saya nak kongsi, ya betul. Ya boleh, nanti saya buat session dengan AI. Saya minta dengan Dr. Zalina. Okay, so sekarang ni, tips yang terakhir. Sebab masa saya tinggal 5 minit. Okay. Okay, yang terakhir, okay.
AI is artificial intelligence. Okay. Yang terakhir adalah tips saya adalah gunakan teknologi. Saya rasa this is obvious to a lot of teachers. A lot of teachers pun tahu yang kita boleh gunakan teknologi untuk membantu PBD kita. Tetapi apa yang berlaku dan benda berlaku kat saya, macam contoh saya buat dalam kelas, saya bawa murid-murid ni pergi ke makmal komputer. Saya suruh mereka ni buat quizzes. Contohnya, saya suruh diorang buat quizzes. Lepas tu itu pun pentaksiran bilik darjah. Kita buat quizzes ke, kita buat Kahoot tu, itu semua pentaksiran bilik darjah. Tapi kemudian saya lupa pasal benda tu. Maksudnya apa yang murid capai sewaktu sesi quizzes tu, walaupun dah dapat markah tu, I just leave it alone sebab kita fokus kepada hasil kerja mereka di dalam buku. So in order for you to not neglect hasil yang mereka dapat dalam quizzes ke, Kahoot ke, ataupun apa-apa juga assessment applications, what you do is you boleh sediakan macam orang kata kertas kecil macam contohnya, saya bagi contohnya yang quizzes punya ni, bagi setiap kali buat quizzes tu cikgu serahkan pada murid, lepas tu murid catat dia punya markah berapa dalam quizzes, dia punya ranking berapa, kemudian dia campal dalam buku kerja mereka. Maksudnya hasil kerja mereka yang dalam quizzes ke semua tu sudah disatukan di dalam buku kerja. So tak adalah evidence tu berterabur. Tak adalah kita lupa apa yang mereka telah capai menggunakan aplikasi online ni. Sebenarnya all in one go. Lepas tu sebenarnya kalau nak cerita pasal PBD dan how you can use technology to help PBD, sangat banyak. Antara aplikasi yang sangat lazim guru-guru pakai adalah Padlet dengan Google Classroom. Kalau Padlet ni for me is very suitable for people who are teaching secondary school. Sebab Padlet ni dia kan macam collaboration tool kan. Jadi cikgu-cikgu tak, kalau contoh dengan sekolah menengah, cikgu-cikgu tak perlu nak buat PBD Telecam tu pun sebab cikgu-cikgu boleh minta anak-anak ni, cikgu-cikgu boleh minta anak-anak ni type kerja mereka dan upload dekat Padlet ataupun upload ke Google Classroom. Okey cikgu, setakat itu perkongsian saya, tapi saya nak dapatkan feedback cikgu dulu sekejap. Sekejap. Saya nak suruh cikgu isi Mentimeter semula. Sekejap. Copy link. Okay. So, boleh tak cikgu isi Mentimeter ni, lepas tu yang berkenaan AI tu, apakah apa yang kena type? Sekejap saya isi balik. Sebab saya tahu cikgu-cikgu mesti nak eksperimen kan. Sekejap. Okay, cikgu kena type ni, chat.openai.com. Lepas tu minta cikgu-cikgu kongsikan feedback cikgu berkenaan perkongsian saya kali ini di Mentimeter di chat yang saya tulis itu. Terima kasih semua, okay? Dan juga cikgu-cikgu, sekiranya cikgu-cikgu ada lagi persoalan, cikgu-cikgu boleh komen dekat YouTube ataupun cikgu cari Facebook saya, Sofia Rahim. InsyaAllah saya akan cuba ni. Dan sekiranya berdasarkan feedback cikgu tu, sekiranya saya rasa perlu ada sesi yang lain pula untuk pastikan cikgu-cikgu ni disokong dalam perihal PBD, saya akan cuba minta dengan urus setia Dr. Zalina kalau perlukan penambahan lagi. Okay. So, yes, cover dalam SPL KPM. Jadi kalau tak ada apa-apa perkongsian saya, jap. Habis dah ke tu, Sofia? Dah habis. Sekejap ya, cuma ni. Terima kasih cikgu-cikgu. Okay, terima kasih cikgu. Okay, awesome sharing, great sharing. Thank you. Okay, alhamdulillah. Harap apa yang saya kongsikan kali ni membantu cikgu-cikgu di sekolah semua untuk mengurus PBD dengan berkesan. Saya pasti masih ada lah isu-isu lain yang dapat saya cover dalam slot kali ini. InsyaAllah kita akan adakan perkongsian lain pula yang boleh menyokong cikgu dalam perihal pentaksiran bilik darjah. Terima kasih semua. Terima kasih. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Sofiatul Rahim, sebab nama tu panjang belakang, Sofiatul Raunakiyah. Atas perkongsian yang sangat baik, tajuk yang menarik, pengurusan PBD yang berkesan, yang bersesuaian dengan kita sebagai warga pendidik dekat sekolah yang setiap hari kita sedang
menggunakannya, kita memerlukannya juga. Jadi perkongsian ini termasuk AI tadi, saya sangat yakin semua cikgu nanti tentang AI sebab dia memudahkan kehidupan kita dengan split second, whatever you write down, you akan dapat outcome-nya yang sangat baik, yang cepat dan tepat. Jadi itu satu perkongsian yang saya kira sangat membantu kepada kita semua. Ada siapa yang nak Dr. Zarina, maaf tanya, ada link kehadiran tak Doktor? saya tak dengar. Ada link kehadiran tak? Oh, okey. Ya, kita akan letak. Sofia, boleh balik kepada asal ni, ialah you punya untitled presentation ni. Baik, okey, baik. Terima kasih. Baik, sekarang tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang ada, saya kira ada beberapa orang dah keluar. Kita pada hari ini melebihi daripada 500 peserta yang sebahagiannya dah masuk ke YouTube. Kita minta bantuan urus setia untuk paparkan jadual link kehadiran yang boleh diisi di ruangan chat. Saya mohon urus setia. Sementara itu saya nak maklumkan kepada cikgu-cikgu semua bahawa pada minggu hadapan kita akan bercuti Hari Raya Aidiladha, bererti hari Jumaat minggu depan kita tidak ada session kerana kita akan berhari raya pada hari Khamis dan kita memberi ruang dan peluang pada cikgu bersama-sama dengan ahli keluarga untuk hari Jumaat itu, dan kita akan bertemu kembali bersua meneruskan sesi CDL kita untuk hands-on online session pada minggu yang seterusnya. Kalau tak silap saya ialah pada 7 hari bulan 7 Julai kita akan ke udara bersama-sama dengan Cikgu Ruzita. Baik, jadi pada minggu depan saya katakan tadi kita akan bercuti untuk menyambut Hari Raya Aidiladha, dan pada minggu yang seterusnya 7 hari bulan 7 insya-Allah kita akan ke udara seperti biasa dengan tajuk Kit Detektif Matam 4. Saya tak tahu apa ceritanya, tetapi kalau kita tengok pada sinopsisnya, kita menggunakan kombinasi aplikasi yang mudah diakses oleh semua guru dan murid. Aplikasi apa dan seterusnya itu, ikutilah sesi bersama-sama Cikgu Ruzita binti Abdul Hamid pada 7 hari bulan Julai yang akan datang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu yang saya hormati, kita akan ambil gambar sekejap. Sila paparan ini ditutup dan kita ambil gambar dulu. Okey. Alright, kita ambil gambar. Sofia bantu saya juga ambil gambar. Banyak muka suratnya. Boleh. Kena senyum saja sentiasa sebab kita tak tahu wajah-wajah tuan-tuan dan puan-puan, cikgu berada di mana. Okey, senyum. 1, 2. Okey, sekejap lagi. Alright. Okey. Sudah. Alright. Terima kasih sekali lagi. Selamat berhujung minggu cikgu-cikgu semua. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua rakan yang berada dalam talian ini yang beragama Islam, dan kepada yang non-Muslim selamat bercuti di hujung minggu pada minggu depan, dan insya-Allah kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada Sofia, terima kasih kepada Nasya selaku moderatornya yang dah terkeluar daripada talian dan tak boleh masuk kerana dah maksimum tadi. Jadi saya sambut balik, nasib baik saya ada di sini, jadi insya-Allah kita akan bertemu. Doktor, ada rakaman tak? Terima kasih Doktor. pada rakan-rakan di seluruh Malaysia, Indonesia dan Brunei. Kita Doktor. jumpa Rakaman lagi. cikgu, ada rakaman? Ada rakaman tak? Dekat YouTube. Rakaman memang ada di dalam talian Connecting Dots Learning. YouTube. Pada hari Ahad ke atas. Rakamannya ada. Kita dah ada YouTube. 95 session dan kita ada 95 rakaman di sana. Jadi cikgu boleh tengok 95 rakaman, dan ada juga rakaman yang dimasukkan dari cawangan, iaitu cawangan CDL di Sabah, cawangan CDL di IAB, cawangan CDL di Negeri Sembilan, cawangan CDL IPG, Institut Perguruan Malaysia juga. Kita ada 4 cawangan pada ketika ini, termasuk kita yang kebangsaan ialah yang ke-5 lah. Jadi semuanya itu ada di dalam portal CDL Connecting Dots Learning. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, cikgu boleh tengok di situ dengan tajuk-tajuk yang pelbagai
yang boleh kita juga gunakan untuk PLC, kita boleh gunakan untuk sesi-sesi perkongsian dengan rakan-rakan guru yang lain agar guru semua akan terus cemerlang. Dan saya juga nak ambil kesempatan, mungkin belum tutup lagi ni, tahniah dan syabas kepada semua warga guru dalam talian kerana tuan-tuan dan puan-puan berjaya meningkatkan keputusan SPM yang sangat baik di seluruh Malaysia. Bukan hanya di Kuala Lumpur tapi di seluruh Malaysia. Tahniah dan syabas kepada rakan-rakan SISC partner yang membantu dalam mata pelajaran sejarah dan bahasa Melayu terutamanya, menyebabkan layak mendapat sijil kita meningkat. All the best to you cikgu, sebab saya rasa ini juga antara perkongsian yang membantu kita untuk mengajarkan anak-anak kat sekolah tu supaya lebih bagus dan cemerlang. Tahniah sekali lagi. Untuk itu sekian, Assalamualaikum dan bye.